Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang bijak pandai bernama Hakim. Hakim dikhianati oleh rakannya dalam ujian, tetapi Hakim tetap memaafkan kesalahan rakannya tersebut. Disinilah bermula ceritanya. Cikgu memanggil Hakim dan mengarahkan Hakim untuk mengagihkan kertas ujian kepada semua pelajar. Setelah itu, ujian pun bermula. Susahnya. Wow. Rakannya sengaja menjatuhkan pennya dan meminta Hakim untuk mengambilkan pen tersebut agar dia dapat menukarkan kertasnya dengan kertas Hakim. Keesokan harinya, cikgu pun memanggil Hakim dan bertanyakan kenapa keputusan Hakim menurun. Lalu, Hakim pun meminta maaf kepada cikgunya dan mengatakan bahawa dia sudah cuba yang terbaik. Cikgunya berkata, "Baiklah kalau begitu, saya mahu kamu belajar lagi." Kenapalah aku boleh gagal? Kesian pula si Hakim. Kenapa aku buat kayak gitu? Sebenarnya ada Bang Mas tau ni. Pasal kemarin sebenarnya aku yang tukar kertas kita kemarin. Sepatutnya aku yang gagal, bukan kau. Aku minta maaf. Kenapa Lalang? Aku maafkan kau. Memaafkan tidak akan membuat kita hina. Meminta maaf tidak meruntuhkan harga diri. Saling memaafkan membuat kita mulia. Kisah ini menceritakan mengenai seorang pemuda yang bernama Farhan. Pemuda ini gemar bersedekah dan juga memberi. Di suatu hari yang cerah, Farhan sedang menuju ke masjid untuk menunaikan solat. Setelah selesai solat, Farhan pun mengeluarkan duit yang ada di dalam begnya. Walaupun hanya bernilai RM1 sahaja, tetapi Farhan tetap memasukkan duit tersebut ke dalam tabung masjid. Kelakuan Farhan telah pun dilihat oleh seorang pemuda yang berada di masjid tersebut. Keesokan harinya, Farhan pergi ke sebuah kafe. Lalu, Farhan terlihat seorang pemuda yang sedang dalam kelaparan tetapi tidak mempunyai duit untuk membeli makanan. Lalu, Farhan pun memberikan makanan kepada pemuda tersebut. Selain gemar bersedekah dan membantu orang lain, Farhan juga gemar memberikan makanan kepada haiwan. Ketika Farhan sedang berjalan ke bilik kuliahnya, Farhan terlihat seorang tukang bersih yang sedang bekerja. Lalu, Farhan ingin memberikan air yang dimiliki olehnya kepada pekerja tersebut. Setiap kali Farhan melakukan kebaikan, ada seorang pemuda yang sering melihat Farhan. Dia pun cuba untuk bertanya kepada Farhan. Assalamualaikum saudara. Siapa nama? Waalaikumsalam. Panggil Farhan juga. Oh, kenapa aku selalu nampak kau selalu bersedekah dan memberi, walaupun aku tengok kau serba kekurangan?
Marilah duduk. Aku memberi bukan sebab aku kaya, tapi aku memberi sebab aku tahu bila aku tiada apa-apa. Dan bagaimana bisa aku takutkan kemiskinan, sedangkan aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Wih, gimana kita? Balik kah? Mau masuk waktu sudah nih. Di masjid lah kita. Di bilik lah kita. Panas nih. Mau masuk waktu sudah nih. Marilah balik. Boleh kita limpang-limpang. Sajab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azan sudah. Baiklah. Jomlah. Babak 3 ini mengisahkan tentang Nurul dan Farah yang sedang dalam perjalanan menuju ke asrama. Ketika dalam perjalanan, azan di masjid telah pun berkumandang. Lalu Nurul mengajak Farah untuk sama-sama menunaikan solat fardu zuhur di masjid tersebut. Usai menunaikan solat fardu zuhur, mereka mengisi masa lapang mereka dengan hal yang berbeza. Farah, Hah? boleh kau kasih plan sedikit suara handphone kau Ah. sama suara kau? Oke. Kita di masjid sekarang. Apa juga dia buat nih? Allah, baca Quran rupanya. Bagus aku ikut dia membaca Quran. Kawan-kawan, menunjukkan kebaikan dapat menginspirasikan semua orang untuk melakukan kebaikan bersama. Daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang melakukan atau menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jika kita tidak mampu untuk memberikan contoh yang baik kepada semua orang, setidaknya janganlah kita memberi contoh yang buruk kepada semua orang. Dengan itu, kita akan menjadi orang yang lebih baik.